Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para penuntut ilmu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita bersama dengan kitab Hikayatun Fiqhiyah. Pada hari ini 13/12/2021, hikayat kita yang ke Al-Hikayatus Sabi'ah Ba'dal Mi'ah, hikayat yang ke 107. Nombor kita 107. Dan hikayat ini berakhirnya jilid yang ketiga. Kita dah masuk jilid yang ketiga, insya-Allah. Hikayat yang berikutnya jilid yang keempat. Tajuk perbincangan kita pada kali ini hadis Juwairiyah. Juwairiyah duduk berzikir sampai hampir zuhur. Sampai tengah hari dia berzikir. Maka Nabi SAW ajar dia zikir yang maksur, pendek, ringkas, tapi pahala dia banyak. Maka kita boleh mengatakan zikir Nabawi, wirid-wirid yang Nabi ajar, itulah yang sepatutnya kita utamakan. Adapun zikir-zikir orang lain tidaklah salah, sekiranya makna dia betul. Tetapi afdalnya kita ambil zikir yang diajar oleh Nabi SAW. Sebab Nabi Allah Ta'ala beri kepada dia mukjizat Jawami'ul Kalim. Mukjizat dia Jawami'ul Kalim, cakapan yang pendek mengandungi makna isi yang sangat panjang, sangat padat, sangat tepat. Itu dia panggil Jawami'ul Kalim. Cakapan dia terkumpul dalam tu banyak makna-makna, pengertian dalam bacaan dan juga dalam permohonan. Baik para pelajar sekalian, kita pergi kepada kisah secara sepenuhnya. Al-Hikayah, hikayat yang ke-107. An Juwairiyah radhiyallahu anha. Juwairiyah radhiyallahu anha, isteri Nabi, sendiri menceritakan apa yang berlaku kepada dia. Ini kita kata menarik. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja min indiha bukratan hina shalla subha. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar daripada rumah dia, daripada bilik dia. Dia panggil hujrah. Rumah Nabi orang tak panggil rumah, dia panggil hujrah. Hujurat jamak dia, bilik-bilik je. Kalau kita kat macam pondok lah, bilik studio je, satu bilik je ada. Allahu akbar. Itu rumah Nabi. Nabi kita keluar bukratan ay awalun nahar, pagi, setelah salat subuh. Mana selesai daripada salat subuh, Nabi kita pun keluar daripada rumah dia. Wahya fi masjidiha, sedang Juwairiyah berada di tempat solat dia. Masjid ay musallaha. Biasanya setiap orang tu dia ada musalla. Musalla kita panggil masjid dalam rumah, maknanya tempat kita solat. Kita ada kan bilik-bilik solat tu. Kalau tak ada bilik pun kita ada sudut. Kalau nak solat kita duduk kat sini. Jadi Juwairiyah duduk situ. Nabi pergi menunaikan tugas dia. Thumma raja'a ba'da an adha. Nabi SAW pulang ke rumah Juwairiyah tadi, ke bilik Juwairiyah. Adha ay sara fi waqti duha. Sedang masuk waktu duha dah. Maknanya cerah dah tak. Yang ni sebelum zuhur lagi lah. Yang penting dah duha. Pergi tadi lepas subuh, balik duha. Banyak masa juga tu. Mungkin 1 jam, 2 jam juga. Wahya jalisatun. Juwairiyah masih lagi sedang berzikir di tempat dia tu. Tempat dia duduk tadi. Tak gerak juga dia pun, ahli ibadat. Faqalat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma zilti ala al-hal allati faraqtuki 'alaiha. Juwairiyah, anti masih di sini? Masih di tempat solat tadi?
waktu dia keluar, Nabi keluar tadi, kau di sini? Qalat, na'am. Juwaidah kata, ya Rasulullah, saya di sini. Tak bergerak, duduk zikir. Apa Nabi cakap? Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin. Nabi kata, aku baca lepas berpisah dengan awak tadi 4 kalimah. Salasa marrat, 3 kali. Law wuzinat bima qulti munzul yaum lawazanathunna. Kalau ditimbang, aku baca 3 kali dengan apa yang Juwairiyah baca daripada pagi tadi sampai saat ini, nascaya yang Nabi kita baca lebih berat lagi dari sudut timbangan. Apa dia baca tu? Ikut semua. Kita baca juga sekali. Sebagaimana kita belajar dalam kitab Al-Azkar, Imam Nawawi rahimahullah kata, kalau kamu jumpa hadis Nabi ke amalan, buat, jangan tak buat. Walaupun sekali, biar adalah sejarah hidup kamu sekali. Tapi insya-Allah saya yakin zikir ini telah menjadi bacaan tetap tuan-tuan dan puan-puan pada waktu pagi dan pada waktu petang. Apa dia zikir? Ikut semua. Subhanallahi wa bihamdih adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih. Segala maha suci Allah Ta'ala dan segala kepujian bagi Allah. Adada khalqihi, mengikut bilangan makhluk dia. Wa ridha nafsihi, dan keredaan untuk dirinya. Wa zinata arshihi, dan sebesar seberat timbangan arasnya. Wa midada kalimati, dan sebanyak tinta kalimat Allah. Makna terlalu banyak lah. Hadis ini Nabi kata, aku baca 3 kali mengatasi apa yang zikir yang dibaca oleh Juwairiyah daripada pagi tadi sampai sekarang. Hada hadisun sahih rawahu Muslim wal lafzu lahu. Maknanya kalimah Allah Taala tu tidak ada la nihayah, tidak ada nihayah. Maknanya nak menunjukkan betapa banyaknya tasbih yang kita ucapkan itu. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa zikir ni 3 kali pagi, 3 kali petang. Tapi Nabi kata, kalau mengikut dalam bacaan ni kata pagi ni. Ada setengah ulama kata zikir ni pagi je baca. Tapi kalau kita baca petang, salah ke? Tidak salah. Cuma nak katanya, yang pentingnya zikir yang maksur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah masukkan zikir ni dalam zikir pagi petang. Yang jawi pada dalam perisai Muslim pun ada. Ada semua tanya, jawi tak apa nampak ustaz. Rumi ada? Ada. Ni warna rumi, warna pink ni. Semua kita siap supaya tidak beralasan bagi jemaah. Dia kata, saya nak baca jawi tak pandai, kita bagi rumi. Payah nak dapat, kita bagi PDF. Boleh je ambil dengan admin. Alhamdulillah. Tuan-tuan jangan cari alasan. Saya sekat semua lorong-lorong beralasan, kita cuba sekat. Yang kita nak, tuan-tuan dan puan-puan, beribadat, beramal dengan zikir yang maksur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Baik, apa cerita dia? Mari kita masuk kepada cerita. Hadis itu jelas. Dilalatul hadis. Hadis ini menunjukkan apa? Hadis ini menunjuk kepada jawami'uz zikri mudha'ifatul lil ajri. Siapa dia baca zikir yang maksur, walaupun pendek, ringkas, tapi dia sabit, sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pahala dia besar, berganda dia punya pahala. Kalau ada orang lain mari cabar, zikir yang saya ajar ke tuan-tuan ni, yang saya boleh melalui orang tu, melalui mimpi, melalui ni, lebih baik daripada hak Nabi, kita kata jangan cakap. Awak tidak ada authority, awak tidak ada hak untuk lebih-lebih daripada apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para pelajar, kita kena hati-hati dalam perkara ini. Jangan mudah-mudah mau cakap saya lebih pandai. Lah, dia tak kata lebih pandai, tapi dia kata hak dia ni macam lebih besar daripada hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Di antara 10 tajuk yang dibincangkan, macam biasalah, kitab kita dia bawa 10 tajuk, 10 isu. Yang pertama, sahibatul qissah. Tuan kisah ini nama dia apa? Dia ni salah seorang daripada isteri Nabi. Nama dia Ummul Mukminin Juwairiyah. Tulis nama dia, Juwairiyah
binti Al-Harith bin Abi Dirar Al-Mustaliqiyah, mana daripada Bani Mustaliq, Al-Khuza'iyah, daripada kabilah Khuza'ah, Ummul Mukminin, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari mana dia? Kenapa dia sampai ke Madinah? Dengar cerita. Sabaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumah ghazwah Al-Muraisiyah. Dia ni termasuk dalam tawanan Bani Mustaliq. Tawanan yang kena tangkap, dijadikan hamba. Pada tahun yang kelima, ada setengah ahli sirah kata tahun yang keenam. Waqa'at fi sahmi Thabit bin Qais. Juwairiyah ni setelah dibahagikan tawanan, dia jatuh ke tangan Thabit bin Qais, seorang sahabat. Ada awaqilah, qila tu pandangan yang kedua, ada kata kepada saham sepupu Thabit. Wallahu a'lam, yang pentingnya dia jadi hamba. Fakatabathu an nafsiha. Juwairiyah berusaha untuk menebus diri dia. Dia panggil dalam bahasa fiqh, dia panggil mukatabah. Al-kitabah maknanya hamba yang nak bayar diri dia, nak tebus diri dia daripada tokek dia. Tokek dia kata bolehlah nak tebus kak, mu kena bayar aku sekian-sekian. Dia letaklah harga berapa, maka bila dibayar, maka dia jadi merdeka. Jadi Juwairiyah ni, takdir Allah SWT nak cepat kemerdekaan dia, maka dia berusaha untuk bayar kitabah. Kata di Aisyah, dengar ni, kanat imra'ah jamilah. Juwairiyah ni seorang perempuan yang comel. Aisyah kata apa? Kanat Juwairiyah alaiha halawah wa milahah. Juwairiyah ni dah lah orang comel, cakap pula manis. Mana siapa dia bercakap dengan dia akan rasa mesra. Jadi orang panggil orang muda yang baik. Comel, lawa, juruh, pandai bercakap pula. Masya Allah. Fakarih tu Aisyah kata aku tak apa suka dengan dia. Masa tu belum jadi isteri lagi tu. Mana dia awal lagi. Aisyah kata aku tak suka dia ni. Sebab Aisyah ni dia Allah Ta'ala uji dia sikit, cemburunya tinggi. Biarlah sayang ke Nabi, tak kata ke dia. Mana-mana isteri pun sayang ke Nabi, tapi dia ni muda. Satu hari Juwairiyah datang jumpa dengan Nabi SAW, tasta'inuhu ala kitabatiha. Nak pergi jumpa Nabi, minta bantuan supaya bayar dia punya pampasan ataupun bayar kitabah dia tadi. Bayar merdeka dia. Minta dengan Nabi bantuan. Berapa ribu lagi tak cukup. Waktu dia datang, tuan-tuan tengok, dalam kitab Imta'ul Asma' kata, annaha aslamat. Dia sudah masuk Islam sebelum dia mari jumpa minta pertolongan Nabi. Mana dia Islam dah. Walaupun dia hamba, tapi dia sudah Islam. Idh qalat, waktu dia jumpa Nabi SAW, dia kata apa? Ya Rasulullah, inni imra'atun muslimah. Saya ni perempuan yang sudah masuk Islam. Wa tashahhadtu. Aku telah mengucap dua kalimah syahadat. Wa antasabat. Jadi aku ni sudah Islam. Dia pun ceritalah kepada Nabi SAW, dia sekarang ni hamba nak minta merdeka. Tuan dia sudah bersedia untuk merdekakannya dengan bayaran sekian-sekian. Boleh tak Rasulullah bantu saya? Minta pertolongan. Faqala laha, Nabi SAW tanya dia, hal laki fi khairin min zalik? Juwairiyah, ada ke tidak lebih baik daripada aku bayar kamu merdeka? Nak ke tidak aku beritahu padamu yang lebih baik daripada itu? Qalat, kata Juwairiyah, wa ma huwa ya Rasulullah? Oh, kalau Rasulullah nak bagi benda lebih baik, sudah pasti saya nak. Qala aqdi kitabataki wa atazawwajuki. Rasulullah kata, aku bayar kamu punya bayaran kitabah tadi, kemudian aku kahwin kamu. Qalat na'am. Kenapa tak nak? Dia Islam. Dia tahu kedudukan Nabi SAW. Naklah.
qala qad fa'altu. Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam setuju, selesailah dia punya kitabah. Kemudian Nabi akhirnya Juwairiyah menjadi isteri Nabi, salah seorang daripada ummahatil mukminin. Wa kana umur dia ketika anazaka 20 sana. Dia baru umur 20 tahun. Muda sangat-sangat. Dengan apa jadi kesan daripada perkahwinan dengan Juwairiyah? Apa kesan dia? Tengok, Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana-mana wanita yang dikahwini oleh Nabi mesti ada hikmah, ada rahsia yang tersembunyi yang Allah nak beri kebaikan kepada sama ada isteri dia ataupun orang lain. Tengok, sami'an nas, sahabat-sahabat pun dengar Nabi kahwin dengan Juwairiyah. Juwairiyah ni tawanan Bani Mustalik. Fa arsalu ma bi aidihim min asra. Sahabat-sahabat lain pun bila dia yang ada di tangan mereka tawanan-tawanan daripada Bani Mustalik, lepas belaka. Merdeka habis. Ikraman li Rasulillah. Mereka nak muliakan Nabi li'annahum amsaw ashara. Kerana orang-orang Bani Mustalik ni sudah menjadi orang panggil biras Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia panggil berkat. Qila u'tiq. Ada sebahagian ulama sirah kata dimerdekakan daripada keluarga Juwairiyah pada hari perkahwinan Nabi, 100 orang telah dimerdekakan oleh para sahabat. Nabi kahwin Juwairiyah. Oh ya, takkanlah aku nak jadi hamba ipa-ipa Nabi ni. Merdeka. Ada riwayat kata, dalam isabah kata qila 100 orang telah dimerdekakan dengan sebab Juwairiyah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, fama na'lamu imra'atan kanat a'zam barakah ala qaumiha minha. Aisyah kata, aku tak dengar lagi seorang perempuan yang membawa keberkatan yang besar kepada kaumnya lebih daripada Juwairiyah. Kerana dia kahwin, dia jadi isteri Nabi, 100 orang merdeka dengan sebab dia saja. Masya Allah. Ini kita kata Nabi SAW tidak kahwin dengan mana-mana wanita, pasti di sana ada rahsia, ada hikmah yang tersendiri. Orang duduk perli, kata Nabi duduk itu karut lah kata. Itu buah-buah tak reti, orang panggil apa ni, tak reti basah Kelantan kata. Nak komen benda tak tahu. Baiklah. Apakah nama dia? Nama asal dia. Kana ismuha qabla al-ghazwah. Sebelum daripada dia kena tawan tu, nama dia Barrah. Nama dia Barrah. Dengan itu tuan, nama dia Barrah. Barrah tu maknanya bar mana orang baik, kebajikan. Itu makna Barrah. Orang juh Kelantan kata. Wa kanat zaujah li ibni ammiha Musafi'. Walaupun dia umur 20 tapi dia sudah kahwin. Dia ni isteri kepada anak pak saudara dia, sepupu dia. Nama Musafi' bin Safwan al-Mustaliqi. Jadi suami dia qutila, terbunuh dalam peperangan Bani Mustalik. Bila Nabi dengar nama dia Barrah, Nabi tak suka. Wa ghayyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ismaha min Barrah ila Juwairiyah. Nabi tukar nama dia Barrah kepada Juwairiyah. Juwairiyah tu makna jariyah. Jariyah tu makna wanita. Tapi kalau kata Juwairiyah, wanita yang kecil. Itu maksud dia. Hamba yang muda maksud Juwairiyah. Apa sebab Nabi tak suka? Barrah tak bagus ke? Bagus. Tapi Nabi tak suka bila dia keluar daripada rumah Barrah, maknanya kharaja min Barrah. Aku keluar daripada yang baik. Itu tak bagi. Sebab tu dia nama-nama yang menunjukkan kepada pujian diri ataupun tazkiyatun nafs, Nabi tak suka. Tapi kita ni pelik. Kita letak nama-nama yang ialah payah lagi sikit. Contohnya nama Islam. Anak awak nama Islam. Islam ada, tak ada Islam di rumah ni. Islam tak ada di rumah ni. Iman tak ada di sini. Kata apa? Apa yang ada? Kalau tak ada iman, ada apa? Khairun nisa, sebaik-baik wanita. Khairun nisa ada? Tak ada. Habis yang adanya wanitanya tak baik. Saya tak kata salah tuan-tuan. Tapi kenapa Nabi tak suka nama-nama yang menunjukkan tazkiyatun nafsi ni? Sebab dia tak suka bila kita kata orang tu tak ada rumah, kita kata tak ada. Kita kata apa ni? Iman, Islam tak ada di rumah ni. Islam tak ada sini.
Iman tak ada sini, habis ada apa? Sudah. Itu dari sudut perbincangan tentang bahasa. Nabi tak suka barrah, bukan makna bagus. Tapi menamakan orang barrah sukar. Sebab kita kata kharaja min barrah, aku keluar daripada barrah. Jadi aku pergi ke mana? Pergi ke tempat yang tak baik. Minta maaf lah tuan-tuan, kadang-kadang nama ni menyentuh keluarga kita sendiri, menyentuh anak beranak kita, kena hati-hati. Nak letak nama anak, fikir-fikir juga. Tuwfiyat fi Rabi'il Awal, wafatnya Juwairiyah pada bulan Rabiul Awal tahun 56. Ada kata lebih pada tu lagi. Dan dia hidup selama 65 tahun. Umur dia 65 tahun. Salla alaiha Marwan bin al-Hakam wali al-Madinah anazak. Jadi Marwan jadi imam lah sebab dia wali Madinah. Baik, kita pergi kepada cerita yang kedua. Saya panjang ke cerita Juwairiyah ni sebab belum ada cerita lagi belum ni. Tuan Syekh tak kata pun telah diulangi cerita ni pada siri yang lepas. Dia tak ada. Maknanya belum ada lah tu. Baik. Nabi SAW telah menjadi peraturan dia ni, dia akan bahagikan hari mengikut isteri dia. Giliran. Mana yang zahir dalam hikayat ini, hari Nabi duduk di rumah Juwairiyah tu mana giliran dia. Sebab tu dia keluar daripada rumah kawan tu pagi, dia balik pula ke situ. Keluar pagi dan Juwairiyah masih di rumah, kemudian dia pulang balik ke rumah yang sama, ke bilik yang sama, hujrah yang sama. Yang ketiga, lama sekali Juwairiyah duduk di tempat solat dia. Sebelum keluar matahari sampai kepada lepas pada duha. Maknanya memang lama kalau kita tengok waktu. Duduk berzikir, muji Allah, berdoa, menunjukkan kepada ala salahiha wa taqwaha wa husni islamiha. Jadi peristiwa ini memberi keyakinan kepada kita bahawa Juwairiyah masuk Islam sungguh. Bukan sebab nak kahwin dengan Nabi, bukan sebab nak merdeka, tapi dia masuk Islam kerana dia nak pada Islam. Sebab tu dia warak, tengok, duduk zikir begitu lama. Dan dia datang jumpa Nabi minta musa'adah setelah dia Islam. Setelah Islam, bukan Nabi kata, aku merdeka kamu dengan syarat masuk Islam. Aku merdeka kamu, dia kahwin. Maknanya dia sudah Islam. Aslamat. Ini menunjukkan dia sudah jadi orang yang baik, yang layak untuk dipinang oleh Nabi SAW. Yang keempat, baginda Nabi SAW utia jawami' al-kalim. Al-kalim, al-kalam, makna Nabi SAW, Allah Ta'ala beri pada dia mukjizat, mempunyai jawami'ul kalim, perkataan yang pendek, qalilul kalimat, azimul faidat, muhitan jami'an. Bahasa dia pendek ya, tapi dia punya faedah besar. Dia punya isi kandungan banyak. Itu dia panggil bahasa dia jawami'ul kalim. Maka Nabi SAW kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastahibbul jawami' min ad-du'a. Nabi kita ni suka sangat doa-doa dia yang pendek, wa yad'u ma siwa zalik. Nabi kita tinggalkan yang panjang-panjang berjela-jela, tak ada. Mai apalah kiranya jua. Oh, panjang sangat. Cakaplah kita nak ini minta dengan Allah Azza wa Jalla kan. Tapi tak apa, itu bahasa kita. Dia gini tuan-tuan. Ini analogi simple. Berbeza di antara jawami'ul kalim dengan kalimul jami'. Dia panggil jawami'ul kalim ni, kita cakap benda pendek tapi makna dia panjang, dengan makna yang sama tapi tak panjang. Contohnya, seorang ni berdoa, Allahumma inni as'aluka khubzan. Ya Allah, aku minta nak roti. Dia minta nak apa? Roti. Yang seorang lagi, Allahumma inni as'aluka ta'aman. Ya Allah, aku minta makanan. Mana bijak dua tu? Yang kedua. Sebab yang kedua dia kata aku nak makanan. Roti termasuk dalam makanan. Tapi kalau kata roti, tak masuklah kuih. Tak masuklah beras. Tak masuklah dia punya
apa ni, makanan lain, ayam, daging tak masuk. Tapi kalau kata makanan, semua masuk. Itu perbezaan di antara jawami' dengan tidak jawami'. Jadi kita kena fahamlah dia punya bahasa. Allah. Sebab itulah bila seorang pemuda zaman sahabat ni, dia berdoa minta nak syurga dengan menu-menunya sekali. Nak pakai sutera, nak makan, nak. Dia kata tak usah panjang-panjang lah. Cakap ya, Allah ma'ini as'alukal jannah. Tengok Nabi bagi dia doa pendek je. Ikut semua doa tuan-tuan. Doa ni ikut semua ni. Kita nak doa sekali. Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Ya Allah, aku minta syurga. Dan nak sampai ke syurga tu, segala amalan yang boleh mendekatkan aku ke syurga dengan perkataanku, dengan amalanku. Cukup. Aku nak syurga, berilah kepada aku perkataan dan amalan yang boleh bawa aku ke syurga. Pandailah Tuhan bagi kepada kita. Suka ibadat, banyak sedekah, banyak taubat, banyak istighfar. Kan? Wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku minta perlindunganmu daripada neraka. Wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal, dan segala perkara yang boleh membawa kepada neraka, sama ada perkataan atau amalan. Lengkap. Jadi kalau kata perkataan, segala perkataan yang baik yang boleh bawa kepada syurga, zikir ke, amar ma'ruf ke, istighfar ke, apa saja pun termasuk dalam qaul. Amalan sama ada solat, puasa, zakat, bagi tolong orang, panjanglah. Itu dia panggil zikir yang pendek. Allahu akbar. Baik. Hadis ini Tuan Syekh kata diambil dalam kitab At-Targhib wa Tarhib. Dia tak sebut riwayat mana. Kita pun tak cari tadi. Baiklah. Tapi doa tu masyhur. Ambillah kita. Ini doa, itulah yang saya kata. Dalam sebuah buku lagi, sekarang ni kita ada Perisai Muslim, dia panggil zikir harian. Daripada bangun tidur sampai ke tidur. Ada sebuah buku lagi yang Syekh Said juga dia kumpul, dia panggil Ad-Du'a Minal Kitab was Sunnah. InsyaAllah kita cuba usaha terbitkan terjemahan. Terjemahan orang lain terjemah dah, cuma saya sendiri belum lagi. Jadi kita ambil doa-doa yang maksud daripada Nabi SAW, kita baca, dan doa yang kita nak, kita minta. Berbeza di antara baca doa dengan berdoa. Kalau kita nak sendiri, tak ada lain buku. Kan? Musim Covid ni mana ada ya Allah aku minta berlindung daripada Covid. Tak ada zaman Nabi Covid. Nabi ada Asqam, ada. Jadi yang kita nak fokus spesifik itu, kita kena sebut dengan bahasa kita. Itu dia panggil berdoa. Yang lain tu bolehlah kita baca doa. Baik. Alhamdulillah. Perkara yang kelima, Nabi SAW balik ke rumah dia selepas waktu duha. Dan dia dapati isteri dia masih lagi di tempat yang sama, sedang berzikir. Maka Nabi SAW nak ajar kepada isteri dia du'aan jami'an muhitan. Nak ajar doa yang mengandungi makna yang panjang, faedah yang besar dalam waktu yang singkat. Nabi ajar. Nabi ajar doa tadi. Pendek je Nabi kata. Aku kata beberapa kalimah. Sebelum daripada menduduk tadi, lebih lagi qult arba'a kalimat, 3 kali sama, lebih baik daripada hak menduduk sepanjang hari. Boleh jadi Juwairiyah belum belajar lagi zikir-zikir Nabawi, wallahu alam, baru kahwin ke macam mana kita pun tak tahu tarikh. Kemungkinan tu ada. Boleh jadi. Yang pertama kita nampak dalam doa yang pendek ini, ihatatud doa. Doa komprehensif, lengkap. Pahala dia besar. Kebajikan dia banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, Islam tidak mengajar kepada hamba, kepada pengikut dia ni, umat dia ni, suruh pagi sampai malam duduk berzikir situ, cokoh situ, tak buat kerja apa. Apa? Zikir. Berapa juta? 10. Siapa dia cakap 10 juta? Sampai ada setengah orang pasal bertapa dalam gua nak cukup zikir 10 juta ni. Apa dia? Nabi kita bagi, sebab kita ada masa banyak. Kalau suami selepas dia zikir waktu pagi 20 minit, berapa minit, dah waktu-waktu duha, solat, pergilah kerja, cari rezeki. Isteri pula dah habis dah waktu ni, pergilah ke dapur, siap apa-apa yang patutnya untuk anak-anak suami makan, kan? Basuh kain ke,
lipat baju, lipat pakaian ke apa benda, sapu rumah, boleh je buat kerja banyak. Tapi kalau asyik duduk cokoh sini, orang Kelantan kata duduk cokoh situ, maknanya duduk ya situ dengan tasbih yang panjang juta-juta ni, sampai tak buat kerja, lah. Maka ini kita kena letak, Islam mengajar kepada kita erti kehidupan yang mudah. Yang mudah. Sebab tu Tuhan kata zikirlah waktu berdiri, waktu tidur, waktu berjalan, semua boleh zikir belaka. Jadi wanita tak salah kalau puan-puan duduk di rumah, nah, sambil berzikir subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, sapu rumah, lipat kain, duduk masak, duduk basuh pakaian, boleh, tidak masalah apa-apa. Alhamdulillah. Yang keenam, mulazamatul muslim li zikrin muayyan. Nah, setiap hari kita ada zikir tetap, dipanggil bacaan tetap. Bacaan tetap tu nama dia wirid. Dalam bahasa kita kata wirid. Saya nak berwirid. Apa makna wirid? Dia ada dua. Satu wirid, satu hizib. Wirid ni dari sudut bahasa dia kata al-wurud ila syai', ai tikrar, mengulangi benda yang sama. Itu panggil wirid. Wirid. Kalau kata hizib, hizib tu maknanya kadar bacaan. Contohlah saya, Abu Anas ni, kita dah rahsia sikit malam ni. Wirid saya. Apa makna wirid? Ni contoh ni. Contohnya kata pula saya ni nak tunjuk ibadat kuat. Saya pun malas juga. Kempen orang, tapi kita pun nak sambil kempen, sambil kita buat lah insya-Allah. Wirid yang saya buat, selepas solat subuh, pagi kita akan selesaikan baca zikir pagi. Baca zikir pagi. Sebab itulah sekarang ni subuh dah mula lewat sikit kan. Jadi kuliah subuh tafsir kita pun beralih daripada 6.30 kepada 6.35 ke 6.40. Sebab kita nak habiskan zikir pagi selepas subuh. Itu dipanggil wirid. Hizib maknanya saya mesti habiskan bacaan saya ni. Tak boleh tak habis, kena habis. Kemudian yang panjang lagi kita sambung lah lepas masa duha nanti. Itu dia panggil wirid. Maknanya setiap orang kena ada wirid. Maknanya bacaan tetap. Setiap hari aku akan baca zikir pagi, zikir petang, zikir selepas solat, zikir pergerakan, naik kereta, turun kereta, naik rumah, keluar rumah, naik masjid, keluar masjid, masuk pasar, pakai pakaian, pergi tandas, keluar tandas, semuanya ada. Itu dia panggil wirid yang kita. Tapi zikir saya setiap hari insya-Allah, pagi petang tetap, lepas solat tetap, belum tidur tetap, dan kita ada hizib, baca Quran 1 juzuk satu hari. Itu dia panggil hizib. Hizib. Ada setengah kitab tu nama dia hizb. Macam hizbu fulan, ada kan? Bacaan-bacaan yang diajar oleh orang tua-tua kita, Hizbun Nawawi, Hizbul Bahri, hizib tu hizib ni. Itu dia panggil hizib tu maknanya bacaan yang dibagi. Tapi ada hizib yang diambil daripada sunnah Nabi, ada hizib yang disusun oleh para ulama. Jadi kita, oleh kerana kita tak banyak ibadat ni, kita ambil zikir hizib yang telah ada dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti buku yang saya usahakan ini. Ini ambil daripada sunnah Nabi. Sesal kita banyak masalah kan. Kalau tidak kita duk memikir, kalau kita ambil hak tarekat ni, orang kata tak bagus ni, tarekat tu bagus. Ambil tak bagus ni, habis ambil hak Nabi, takkan awak nak kata tak bagus. Berani cakap yang Nabi tak bagus, cari pasal dia. Tapi ada juga dia kata hak Nabi kurang power. Ada setengah orang tu dia main psikologi, psycho dia panggil. Dia tak nak kata hak Nabi tak bagus. Dia kata hak Nabi ni bagus tapi berat. Dia punya mainan psikologi. Habis hak tak berat ni, hak tok ayah hajar tu. Hak tok ayah hajar 10,000, hak Nabi ajar 100 kali. Mana berat? Ini kita kena tengok baik-baik. Maka itu dia panggil wirid. Itu dia panggil hizib. Yang pentingnya bacaan tetap setiap hari mesti kena ada. Setiap orang kena ada bacaan tetap dia setiap hari. Saya ambil simpelnya. Saya kempen tuan-tuan, bacaan tetap, zikir pagi, zikir petang, zikir lepas salat, zikir pergerakan, bacaan sebelum tidur, kan? Baca Al-Quran mesti ada satu hari satu juzuk, sekurang-kurangnya, insya-Allah. Ustaz, banyak tu. Buat setengah juzuk kalau tak mampu. Kalau rasa tak cukup sangat masa sampai, takkanlah 1 jam, 1,5 juzuk kan. Jadi kita cuba buat. Istiqamah. Wirid kita ni istiqamah. Lagi baik. Saya dah ambil dah ni. Ijazah dengan wirid sekian-sekian ni. Ada setengah wirid ni, wirid yang ijazah yang orang ambil daripada orang lain ni. Pelik tahu tuan-tuan, pelik. Apa dia pelik? Dia kalau kita tengah zikir,
contohnya saya tengah zikir, tiba-tiba belum habis lagi zikir, orang mari tegur, Assalamualaikum. Dia jawab salam kita, putus zikir dia. Satu hari, saya ni kira macam mesra dalam Masjid Nabi, Madinah ni. Bila mari musim jemaah haji, saya tak nak sebutlah negara mana, tapi negara kita lah, kita cakap Melayu juga. Ada seorang pakcik duduk sebelah saya. Lepas solat maghrib, saya pun baca Quran. Lepas kita habis zikir, saya panggil dia. Assalamualaikum. Dia pun lain macam dia tengok kita. Bila kita bagi salam, dia tengok lain macam. Jawab juga akhirnya. Tapi saya kata, dari mana Pak? Dia sebutlah negeri dia tu. Akhir sekali, 3 patah kita cakap, dia mula marah. Kamu telah ganggu aku punya, astaghfirullahalazim, saudara kamu seorang Islam. Tegur dengan penuh kemesraan dalam Masjid Nabawi, tanya khabar, marah. Sebab apa? Dia kata saya telah putuskan hizib dia. Kita kata subhanallah, sampai begitu sekali. Kita tengah baca Quran, kalau dia bagi salam, kena jawab tidak? Boleh jawab. Berhenti, waalaikumsalam. Kemudian kita sambung balik. Auzubillahi minasyaitanir sambung. Takkanlah hizib yang tok ayah awak aja sampai mereka tak boleh break, tak boleh berhenti. Kalau orang tegur kena marah. Ini dipanggil, itulah kalau yang hak mari daripada hak tidak sunnah ni, pelik-pelik akan berlaku. Habis saya pun tak nak cakap panjang lah. Takkanlah Pak Cik, kalau zikir ni tak cukup, terpotong sekejap, sambung balik jadi tak sah. Jadi tawar dia punya zikir, ke macam mana? Panjanglah cerita. Baiklah. Yang ketujuh, betapa pentingnya kita berzikir. Allah Ta'ala sebut banyak sekali dalam ayat-ayat Al-Quran kelebihan zikir. InsyaAllah, tuan-tuan nak zikir panjang, nak zikir pendek, tunggulah dalam kuliah kita, dalam kitab Al-Azkar An-Nawawi. Dalam Azkar Nawawi nanti kita akan baca bab zikir sepanjang-panjangnya. Jangan dia takut. Maka marilah kita berzikir dengan zikir yang diajar oleh Nabi SAW. Simple, mudah, tak ada berat, ringan dan berautoriti. Sebab Nabi yang berajar, Nabi yang beri pulangan, Nabi yang sebut tentang apa? Tentang pahala, kelebihan dia. Zikir orang lain tu, iyalah, boleh cakap, boleh terima, tak boleh terima, macam-macam. Baik. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Jum'ah, wazkurullaha kathiran la'allakum tuflihun. Kita dah bacakan dalam siri yang lepas, dalam tafsir Quran pagi tu. Berbeza antara zikir dengan solat. Solat ada waktu, zikir tak ada waktu. Diperbanyakkan zikir. Tak boleh kita kata zikir ni sikit-sikit lah. Wazkurullaha kathiran. Allah kata zikir banyak-banyak. La'allakum tuflihun, supaya kamu dapat kemenangan. Surah Al-Jum'ah ayat 10. Tuhan tak kata wassalatu kathiratun, solatlah banyak-banyak. Tak, zikir banyak-banyak. Sebab tak memberatkan. Penat ke, tak penat ke, dalam perjalanan ke, di atas kapal terbang, atas motosikal, atas bah, atas lori, semua boleh zikir belaka. Yang tak boleh zikir bila syaitan kunci mulut. Na'udzubillah, itu yang tak boleh zikir. Baik. Banyak sekali zikir-zikir Nabawi pendek je tuan-tuan. Nak dengar satu? Ikut semua. Sabda Nabi SAW, man qala, siapa dia kata subhanallah wa bihamdih, kata semua subhanallah wa bihamdih. Siapa dia kata zikir ni 100 kali, ni saya masuk dalam zikir petang ni, 100 kali kita kata khuttat khatayahu, dihapuskan dosa-dosanya, dosa kecil dia lah. Wa in kanat misla zabadil bahri, walaupun sebanyak buih di lautan. Banyak mana buih di lautan? Hapus dengan sebab subhanallah wa bihamdih mi'ata marrah. Tak nak hak Nabi ni, nak cari hak pelik-pelik lagi. Kenapa? Hadis ni muttafaqun alaih. Tuan Syekh kita ambil daripada Riyadhus Salihin. Tak apa. Baik. Yang ke-8, di antara rahmat Allah Ta'ala kepada hamba-hamba dia, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengambil berat tentang umat dia, maka dia pun ajar kepada kita zikir-zikir mengikut pergerakan. Tuan-tuan pelajar ni kena ingat, kalau saya kata zikir pergerakan itu, makna ikut. Kita nak tidur, bismika rabbi wada'tu. Setelah tidur celek mata, alhamdulillahilladzi ahyana. Bangun ke tandas, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi. Keluar tandas, ghufranaka. Pakai pakaian, bismillah. Keluar rumah, bismillah tawakkal ala Allah. Masuk masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Semua naik kereta, subhanallah sakat. Maknanya itu dia panggil zikir pergerakan. Setiap kali kita bergerak, melangkah, jalan, nak makan, nak duduk, semua zikir
maka insya-Allah Imam Syekh Abu Amr bin Salah kata, orang ini sudah dikira minaz zakirinallaha katsiran waz zakirat. Alhamdulillah. Jadi itulah rahmatnya Nabi SAW kepada umat dia, tidak memberatkan, tidak membebankan, semua mampu dibuat, mampu dilakukan, mampu dibuat. Maka kita berzikirlah dengan zikir yang maksud dari Nabi SAW, mudah, senang, tidak menyusahkan. Alhamdulillah. Dan tuan-tuan mampu pilih. Ambillah hadiah daripada saya. Kitab yang saya terjemahkan dan dengan sahabat-sahabat ni nama dia Perisai Muslim. Yang belum dapat boleh minta dengan admin. Kita bagi PDF percuma. Kalau nak beli, boleh juga. Tapi yang ni ambil free dulu. Yang beli tu lepas pada ni. Cari dalam dartaibah.com, ada situ. Baiklah, yang ke-9, wazikru jaizun ala kulli hal wa fi kulli makan. Zikir ni mudah. Dalam apa keadaan pun, di mana ke tempat, dia tak syarat ada wudu, tak syarat haid dengan suci daripada haid dengan nifas, semua zikir boleh buat. Cuma orang haid dengan nifas tu masalah baca Quran itu ada perbincangan ulama. Tapi zikir boleh. Waktu malam, waktu siang, waktu pagi, atas kereta, atas bah, atas lori, semua boleh buat. Kata di para ulama, yang tak bolehnya waktu dalam tandas. Itu tak boleh. Maknanya tempat yang tak bolehnya terhad. Limited sangat tempat. Yang lain itu semua boleh zikir. Kecuali tempat yang kotor, tempat yang tidak sesuai dengan nak sebut nama Allah, itu yang tak boleh. Senangnya saya senaraikanlah dah. Semua tempat kita boleh zikir kecuali dalam tandas. Ketika tengah nak buang air, kecil air besar jangan duduk zikir tu. Sambil-sambil duduk tu tidak subhanallah kacau dia ni tak. Boleh juga dengan dalam hati boleh, tapi dengan mulut tak boleh. Wa fi halatil jima', ketika sedang melakukan persubuhan dengan isteri, itu tak zikir. Tapi sebelum ada. Jangan lupa sebelum melakukan peristiwa itu kena baca doa dulu supaya syaitan tak kacau anak kita. Tapi waktu duduk berzikir tu janganlah. Rehat seketika, beri laluan tumpu sepenuhnya kepada pasangan masing-masing. Baik. Yang lain-lain tu sama masalah. Boleh berlaku kita boleh. Yang ke-10 yang terakhir sekali, zikir ni ada beberapa kategori. Dia panggil zikir muqayyad, zikir mutlak. Contohnya zikir muqayyad, zikir yang terikat dengan waktu, dengan bilangan. Cuma kata Nabi kata man asbah, siapa dia baca waktu pagi, maka zikir ni kita baca pagi. Pagi tu bila? Bermula daripada selepas solat subuh sampai naik matahari. Itu yang paling afdal. Tak sempat sampai ke duha, tak sempat sampai ke bila zuhur. Kalau kata zikir petang, bermula selepas solat asar sampai maghrib. Tak sempat sampai isya, tak sempat sampai belum tidur. Silakan. Satu, itu dari sudut masa. Ada zikir yang bertempat, macam nak masuk masjid. Kita kena zikir waktu tu. Jangan peluk duduk dia di atas kereta, Allahumma ftahli abwaaba rahmatika, buka pintu kereta. Tak salah sebenarnya minta rahmat, tapi bukan di situ tempat dia. Dan ada zikir yang beradat. Berzikir dengan bilangan. Contoh Nabi kata, siapa dia selepas solat baca subhanallah 33 kali. Jangan lebih. Siapa dia baca subhanallah bihamdih 100 kali. Kita kena hitung betul-betul supaya kita khusyuk. Zikir mutlak itu tak ada kira. Macam zikir yang saya bagi tuan-tuan ni, zikir 4 kalimah. Tuan-tuan bacalah juta kali pun tak apa. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tak payah kira. Pakai sepanjang perjalanan tu baca, boleh. Ada orang tanya juga, Ustaz, saya ni kalau zikir dengan tangan ni terlupa. Kadang-kadang 4 kali pusing, tak berhenti-berhenti lagi. Boleh tak kita guna tasbih? Tasbih untuk nak menghitung, insya-Allah tidak jadi masalah. Tapi kalau tasbih duk gantung di tengkuk, duk polah kat lengan, kata ini luar daripada kehendak. Contohnya kita kata kita ni jenis orang panggil payah ingat lah. Khayal ke? Kita beli tasbih yang paling kecil sekali untuk kita nak hitung je. Subhanallah. Kalau boleh kat dalam poket waktu tasbih. Ni kat depan orang agak begini, tasbih besar, kayu kokar. Malulah kayu kokar, beribu-ribu punya harga. Tak cukup di tengkok, belik di lengan lagi. Subhanallah. Di depan orang agak begini, bergerak peh. Apalagi kalau yang tasbih besi tu. Allahu Akbar. Kalau dia naik satu bah dengar dia. Makcik tu duduk zikir belakang. Tak tengah malam.
Kita beli zikir yang orang tak tahu. Kalau boleh, kalau tasbih duduk dalam poket, kalau yang kecil kat jari ni, sekadar menjadi wasilah untuk bilangan, tak apa. Tapi kalau sudah jadi perhiasan, sudah jadi kebanggaan, itu jadi masalah. Ni apa bawa beli? Jadi dia kata ustaz, syarat kita faham, masyarakat kita ni faham kalau ada di tengkuk tu tasbih besar-besar, itulah tarah wali. Masya Allah, siapa dia punya bagi dia punya tarah wali tu. Tasbih kayu koka lagi, tasbih bahtera Nabi Nuh lagi, tasbih tongkat Nabi Musa. Abi benda dia bawa atas dunia ni, kita kata tinggalkan semua. Beli tasbih plastik yang RM5. 5 tu yang beli kat Mekah tu kan. Satu bungkas RM10. Yang mari daripada China, made in China, Shanghai tu. Beli itu je untuk kita nak hitung semata-mata, bukan nak berhiasan apa-apa. Wallahu alam, setakat itu dulu. Tapi yang afdalnya kita zikir dengan tangan. Nabi kata apa? Sebagaimana di rawathu Yusairah radhiyallahu anha, anna Nabi amarahunna an yura'ina bit takbiri wa tawattali an yaqidna bil anamil. Nabi kata ketika kamu nak zikir tu, bilanglah dengan anak-anak jari ni. Fa innahunna mas'ulatun mustantaqat. Jari-jari ni akan jadi saksi kita di akhirat. Ya Rabbi, aku duk zikir, kamu duk. Sebab tu Tuhan buat jari ni 33 ni. Satu tangan kita ni 33. Satu jari ni 5. 1, 2, 3, 4. Kan? Satu jari berapa dia panggil? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita mula dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali 4, 28. Yang ni oleh kerana dia kenik, pendek, kita bagi 5. 28 campur 3, campur 5, 33. Alhamdulillah. Tak ada khayal apa pun. Yang kita duk khayal tu cerita lain. Wallahu alam. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada tuan-tuan sekalian. Tamaklah kita perbincangan kisah Juwairiyah dan zikirnya pada kali ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.